Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, diberi kekuatan untuk menempuh segala ujian, cabaran, rintangan dalam hidup ini. Hidup pasti ada masalah. Jangan sesekali kita pindahkan masalah itu pada orang lain. Hakikatnya masalah itu Allah tuju pada kita. Kita memandai-mandai pindah pada orang lain. Hari ini kita kongsi masalah yang sama, COVID-19. Kita masih bicara benda sama. Kita sedang berkumpul dalam rumah masing-masing. Kita duduk satu keluarga. Kita sedang berhadapan dengan ujian yang sangat besar. Jangan ambil mudah dengan ujian tersebut. Jangan kita pindahkan ujian itu pada orang lain. Jangan kita cari salah. Dalam kehidupan orang beriman, Allah panggil kita dengan panggilan yang baik tau. Ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil kita dengan panggilan wahai orang-orang beriman. Kan? Panggilan Allah tu sangat indah pada kita. Bila Allah uji kita dengan masalah, jangan kita sesekali pindahkan masalah tu pada orang lain. Jangan kita salahkan orang ni, pasal dia lah jadi macam ni, pasal dia. Ini masa untuk kita bersatu, masa untuk kita cari yang satu. Saya ulang sekali lagi supaya kita semua faham. Bila hujan sampai pada kita dan kita sedar satu dunia sedang dilanda COVID-19, inilah masa untuk kita bersatu, untuk mencari yang maha satu. Saya ulang kali ketiga supaya kita semua faham jelas. Apalah kena duduk kat rumah, apalah ni. Berterima kasih, bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jom kita ungkapkan ungkapan mahal ni. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak dengarlah Alhamdulillahirabbil alamin. Jarang kita nak bersyukur pada Allah. Sebaliknya banyak kata-kata kita besok kita menyebabkan kita tersungkur di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham ni ibu ayah? Kita terlalu banyak bicara yang merosakkan akidah kita, merosakkan akhlak kita. Allah sedang uji, maka alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah. Ajar anak-anak kita. Ini masa terbaik ni. Satu keluarga duduk kan. Jangan pindah. Inilah masalah kerajaan. Inilah masalah orang tu. Inilah masalah ni. Kita ajar anak kita untuk pindahkan masalah pada orang lain. Hakikatnya kita kena face it. Kita kena hadapi. Kita kena rentasi. Ini ujian untuk kita. Nampak tak? Bila ujian untuk kita, kita jangan pindah pada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah. La in sakartum la azdanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, dan azab Allah tu sangat pedih. Maka belajar untuk bersyukur. Mensyukuri nikmat. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jadilah, ya Allah tolong aku untuk ingat engkau. Sebab tu sekarang ni masa paling tinggi, paling terbaik untuk kita bertawakal pada, tulis Allah. Ini masa terbaik untuk kita bertawakal pada Allah. Inilah masa terbaik untuk kita kembali pada Allah. Ini masa terbaik untuk kita yakin pada Allah. Inilah masa terbaik untuk kita sujud pada Allah. Ini masa terbaik untuk kita duduk sama-sama mencari reda Allah. Nampak tak? Inilah masa yang terbaik untuk kita cari kekuatan agar kita benar-benar faham yang kita ni adalah hamba Allah. Kita benar-benar duduk sama-sama, benar-benar berbicara, ayah bicara bahawa kita ni hidup sebagai musafir, maka kita akan kembali pada Allah. So, dalam masalah ini hanya tinggal satu. Allah. Nampak tak? Hanya satu je. Allah. So, zikir kita pada saat ini ialah Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Zikir kita hanya Allah. Sebab kita kena kembali pada dia. Sama ada kamu pindahkan masalah ni pada orang lain ke, kamu buat tak tahu ke, ambil tak kisah ke, banyak orang ambil tak kisah. Kan? Hakikatnya COVID-19 memang dah bertapak, memang dah wujud, memang hadir dalam kehidupan manusia di Malaysia. Sama ada kita suka tak suka, ia tetap ada. Banyak orang mula berbicara, menyalahkan golongan tabligh. Pasal ada orang lah. Jangan kita memindahkan masalah pada orang lain. Cari solusi dengan mencari Allah. Allah. Sekaranglah masa tawakal paling kuat. Kembali pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Inilah masa dia. Nampak tak? Kan? Tawakal kita paling kuat pada Allah. Saya nak tanya. Saya minta jasa baik. Kan? Hari ni kita semua puasa tak? Kan? Semalam kita ajak semua orang berpuasa pada hari ni sebab kita nak
kembali pada Allah dengan berpuasa. Nantinya kita akan dekat dengan Allah. Dengan berpuasanya nanti kita dapat kurangkan masa kita untuk keluar nak beli makanan, nak beli lauk pauk. Faham ke faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya nak bagi tahu pada anda, bila tawakal kita tinggi, tawakal kita kuat, tawakal kita mantap hanya pada Allah, saya nak tegur sikit. Kan? Ada banyak orang keluar pergi beli barang untuk keperluan harian. Betul tak? Ada orang pergi beli keluar barang, kemudian digunakan 2-3 hari, dia keluar lagi contohnya. Hari ni hari kedua. Kan pergerakan terhad yang dikawal pergerakan kita, dicadangkan sungguh-sungguh untuk kita berada dalam rumah. Hanya saya nak bagi tahu, tak salah. Imam, Bilal, ingat pesan saya ni. Kan saya ni orang biasa yang nak berkongsi rasa. Saya ni orang biasa-biasa nak berkongsi cerita, harapan dan impian. Kan? Kalau kita boleh start motor pergi beli nasi bungkus, kenapa kita tak boleh start motor pergi buka sekejap masjid, laungkan azan? Jangan berhenti laungan azan. Jangan berhenti laungan azan. Tolonglah, Bilal. Kan start motor, pergi masjid, buka kunci. Tak kena punya virus, kau jangan risau. Kita ni itikad kita kuat. Kita bukan duduk kaliak ramai-ramai. Kita tahu, oh kita tak boleh keluar. Sebenarnya dalam hidup kita kena selalu keluar juga kan. Nak jemur baju kena keluar juga. Yang kita maksudnya ialah tidak berkumpul ramai-ramai. Keluar tu tetap keluar. Faham ke faham? Allah SWT wa ala SWT. Namun yang saya nak masukkan ialah kita keluar ni nak cari reda Allah, nak cari rahmat Allah, nak cari kasih sayang Allah. Apa salah keluar sekejap? Waktu Zuhur nak sampai, keluar sekejap azan. Ada masalah ke? Takkan dah kena COVID-19 pula. Nampak tak? Nak lawan azan, nak bawa orang ke jalan benar. Nak bawa Allah, nak bawa manusia bertemu dengan Allah. Nak bawa manusia lebih tenang dan damai. Dengan laungan azan tu banyak orang tengah main handphone. Ramai orang tengah tengok TV. Ramai orang tengah lepak. Ramai orang tengah tidur. Pada waktu-waktu ini, maka bila laungan azan datang, sampai kat telinga dia insya-Allah, dia tersedar bahawa waktu solat dah sampai. Sebab itu penting untuk kita, amalan-amalan untuk mencegah COVID-19 ialah datang pada diri kita sendiri. Nampak tak? Laungkan azan. Mudah-mudahan laungan azan ini membuka ruang untuk dapat rahmat dari redha Allah. Membuka ruang pada ramai orang solat. Allah SWT. Kenapa takut nak laungkan azan? Kan? Saya yakin peraturan tadi itu, peraturan yang dikata tutup pintu masjid tu tidak termasuk untuk laungan azan. Launglah azan, apa salah? Nampak tak? Laung azan. Masuk sekejap masjid, pergi kat bilik audio tadi tu, laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas laung azan, ini saya pesan. Kalau nak pakailah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan lepas laung azan, Bilal bagi tahu, wahai jemaah karya, mohon solat jemaah di rumah. Tolong solat jemaah. Kita sedang dilanda bencana. Kita sedang diuji. Solat. Solat jemaah. Apa salah? Takkan kena tangkap. Saya yakin polis pun tak tergamak nak tangkap Bilal laungan azan. Dia laung azan je. Apa beza dia keluar sekejap pergi beli nasi bungkus dengan keluar pergi laung azan? Nak beli nasi bungkus pun kena beratur, bro. Nak kena beratur. Dalam beratur tu ada 10 orang, 15 orang, 20 orang. Kan? Tak ke tercemar? Tak ke kita terperangkap? Tak ke kita terdedah? Nampak tak? Ini kita masuk bilik seorang-seorang. Rumah Allah jaga. Apa salah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Kan? Habis azan. Baca doa jawab azan. Kemudian bagi tahu pakai mic. Bagi tahulah apa salah. Kita bukan minta anda ceramah. Wahai jemaah, solat jemaah di rumah masing-masing, berjemaah ya. Solat berjemaah di rumah. Tak perlu datang masjid, tak perlu datang surau. Kalau itu nak ikut arahan lah. Kan? Mohon semua solat jemaah. Ini satu cara untuk kita mengatasi, menolak bala, menolak bencana, menolak virus COVID-19 ni. Bagi tahulah. Jadi orang dengar. Benda-benda baru orang akan ambil perhatian. Benda-benda baru orang beri pertimbangan. Benda-benda baru orang suka nak dengar. Bila dah bercakap kat mic pula lah. Selalu dah azan. Orang ambil tahu apa nak cakap ni. Nampak tak? So menarik orang dan membuka ruang pada orang untuk solat. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? So solat.
Solat, lawangkan azan. Ini cara kita nak tolak virus. Nak tolak virus COVID ni, umat Islam kena keluar, bukan keluar rumah, keluar untuk solat jemaah di rumah masing-masing. Keluar bilikmu, keluar daripada sikap malasmu, keluar daripada menonton TV, keluar solat jemaah dalam rumah. Imam Bilal, tolong lawangkan azan. Saya ni kat di ruang tunggal ni tak dengar azan. Satu azan ni. Bukit Katil, ruang tunggal pula, Bukit Katil. Sekarang tadi ada satu. Ada 5-6 surau masjid, kan? Satu je kita dengar. Tak ada, kenapa takut? Ya Allah, lawang azan takkanlah kena COVID-19. Naik motor, kau pergi juga keluar kan? Kan ada orang kena juga, nak kena tertarik juga. Bila-bila ni kadang-kadang imam-imam yang kena, yang kaki kita tarik nak kena kat tebeng. Orang Melaka katalah, nak kena juga. Kan, keluar sekejap pergi kedai, buat balik. Kalau boleh pergi kedai, pergi beli roti canai, takkanlah tak boleh azan. Kalau rindu mamak tu, nak juga jumpa dia, takkan kita tak rindu Allah, lawanglah azan. Apa masalahnya? Tak boleh baris kena virus. Kamulah, kita berbumbung dengan bumbung yang sama. Kita menghirup udara yang sama. Itikad kita yakin. Tawakal kita. Kita bukan tawakal kemudian kita buat benda salah. Kita tawakal, lepas tu kita duduk tempat tengah ramai orang. Memang tak logik kan? Tawakal tapi buka pintu rumah. Memang tak logik. Ini kita bertawakal pada Allah di saat kita melakukan perkara yang diarahkan oleh Allah. Syiar Islam, syariat tu jangan tinggal. Lawangan azan tak boleh tinggal. Ini syariat. Faham tak? Lawangan azan tu syariat, tak boleh tinggal. Kalau saya salah betul kalah, minta maaf. Kan? Tapi lawangan azan mesti buat tu syariat, kena buat. Imam, beranilah keluar rumah. Jangan besok engkau keluar sebagai jenazah. Minta maaf tau, bahasa kasar. Takut sangat nak keluar rumah. Akhir nanti kita kena keluar juga. Tapi keluar sebagai apa? Sebagai jenazah. Nak ke? Memang kena keluar dah, takkan orang jenazah tenang dalam rumah. Jadi kembali pada Allah, lawangkan azan, bicara sikit dalam 2-3 minit, ajak orang dakwah, ajak orang solat jemaah kat rumah. Sebab semua bapa kat rumah sekarang. Semua datuk kat rumah sekarang. Semua anak jantan kat rumah sekarang. Maka solat jemaah boleh dibangunkan setiap rumah. Wallahi, Allahu Akbar. Berita gembira sebenarnya. Kalau selama ni lelaki banyak alasan tak nak pergi masjid. Lelaki banyak alasan sibuk dengan kerja. Kita sibuk dengan alasan sebab banyak meeting. Kita sibuk dengan alasan sebab sibuk dengan appointment. Maka sekarang semua telah dihentikan. Maka satu cara untuk tolak virus. Kita tak perlukan jangka masa sampai 3-4 bulan. Dikabarkan pada kita, kalau 2 minggu ini gagal, maka kemungkinan 2 minggu lagi akan ditambah. Itu PM kata semalam, kena sedar, kena faham. Semua umat Islam kena patuh, kena akur. Kita kena faham, keengkaran kita boleh menyebabkan tersebarnya virus ini. Maka patuhlah dengan duduk kat rumah dan buat amalan. Hari ini kita kongsi, amalan apa boleh tolak bala. 1400 tahun yang lepas Nabi dah sebut. Kita habiskan Facebook, kutuk sana, kutuk orang, kutuk sana. Salahkan orang sana, saya tengok baca, salahkan orang je. Nabi tak ajar orang salahkan orang. Nabi tak pernah didik kita. Tolong jaga imej agama. Tolong jaga maruah Nabi SAW. Kita umat Nabi. Umat Nabi tidak diajar untuk kutuk orang di saat bencana sampai. Umat Nabi SAW, kuntum khaira ummah. Kita umat yang terbaik. Tidak pernah dididik, diterbiah untuk hina orang. Apatah lagi, bencana dah sampai. Maka tolonglah, lawangkan azan. Sampaikan berita baik pada setiap ummah. Wahai sahabat, solat di rumah, berjemaah. Tak perlu datang masjid dan surau kalau itu memang kita dah patuh dan akur. Semayang jemaah di rumah. Semayang jemaah bersama keluargamu. InsyaAllah bala akan jauh daripada keluargamu. Semayang jemaah bersama keluargamu. InsyaAllah bala musibah akan jauh daripada keluargamu. InsyaAllah
Allahu Akbar. Nampak tak? Virus ini dia besar sehama-hama kecil. Kan? Sekecil ini telah menakutkan jutaan manusia, telah menombangkan egonya manusia, telah memeningkan kepala pakar-pakar saintis, pakar-pakar biologi, semua pening kepala satu ketika. Kan? Allah hantar sekecil ini, tak nampak dengan wajah mata kita. Dia telah tombangkan manusia. Dia telah bunuh ego kita. Dia telah membunuh sombong kita. Akhirnya kita terperap dalam rumah. Hama sekecil itu, sahabat. Dengar pesan saya. Yang sudi dengar, dengarlah wahai sahabat. Besar virus ini tak nampak dengan mata. Dia telah menyebabkan kita terperap dalam rumah. Dia telah menyebabkan kita ketakutan. Wahai sahabat, wahai orang-orang beriman, umat Muhammad. Akan datang nanti satu makhluk lebih besar bernama Dajjal. Agaknya bagaimana? Sekecil itu kita dah tewas. Nanti datangnya Dajjal bagaimana? Nak pindahkan masalah lagi pada orang? Nak pindahkan masalah datangnya Dajjal kerana orang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Virus yang tak nampak dengan mata ini telah buat orang ketakutan. Virus kecil itu menyebabkan kita takut sampai tinggalkan solat, sampai kita tinggalkan jemaah, sampai kita tinggalkan masjid dan surau, sampai kita tinggalkan amalan. Maka nantinya, wallahi, apabila Dajjal sampai, kita nak atasi masalah itu bagaimana? Belajar kenal Quran sekarang. Satu cara untuk tolak musibah. Satu cara untuk tolak bencana. Satu cara tolak seluruh masalah ialah kembali pada Allah. Baca Al-Quran. Al-Quran itu syifa, wahai ibu dan ayah. Al-Quran itu penyuluh jalan ketika dalam kegelapan, wahai ibu ayah. Al-Quran itu penunjuk jalan di saat kita terbantut, tak mampu nak fikir. Kembali pada ayat-ayat Allah. Baca Al-Quran. Jangan gentar untuk berhadapan dengan virus ini. Jangan pula buat tak tahu. Tengok TV, relax, pergi keluar sana, keluar sini. Tak rasa action, sombong, tak ada apa-apa pun. Virus ini mungkin tak kena pada engkau. Tetapi virus ini sepatutnya menjadikan kita dekat dengan Allah. Tapi kau tak dekat juga. Maka berita tak baik itu. Maka sujudlah pada Allah, menangislah bahawa kau tak terpilih untuk merasai kebesaran Allah, merasai kemurkaan Allah, merasai marahnya Allah atas sebab manusia yang dah lupa tentang perjalanan di sebagai musafir. Lupa bahawa hidupnya nanti menuju akhirat. Mati itu pasti, bangkit itu pasti. Yang belum pasti, kita bawa bekal apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. So next, saya nak kongsi. Kalau anda ingin perkongsian seterusnya, saya kongsi seterusnya. Ini Nabi ajar, Nabi didik, Nabi tarbiyah kita dalam hadis sahih. So ibu ayah, tolong saya untuk saya sampai kepada anda dan amalkan. Tolong diri sendiri. Tolong Malaysia. Kita sedang diuji dengan bencana besar. 2 minggu ini sebenarnya tak cukup. Dan saya yakin PM umumkan 2 minggu ini untuk elakkan kegawatan pemikiran, konflik dalaman, kekhawatiran yang berpanjangan. Suatu diberi 2 minggu. Kalau 2 minggu ini tak berjaya, dikatakan akan tambah 2 minggu lagi. Bermakna jumlah keseluruhan berapa? Sebulan. Kalau 2 minggu lagi yang ditambah tidak berjaya, dia menjadi sebulan 2 minggu. Tak berjaya lagi, dia sudah menjadi 2 bulan. Nampak tak tuan-puan? Nampak tak? Kenapa dia bagi kita 2 minggu? Kan? Sebenarnya kalau PM atau kerajaan Malaysia mengisytiharkan sebulan, maka kegawatan itu akan lebih dahsyat. Nampak tak? Barangan akan putus dalam pasaran. Manusia akan beli bekalan untuk sebulan. Sekarang dia beli untuk 2 minggu pun dah putus. Banyak barang tak ada. Nampak tak? Sebenarnya barang itu putus tak ada masalah. Tapi yang kita risau, yang kita bimbang, yang kita khawatir, yang kita cemas, kita putus harap dengan Allah. Putus bakalan tak apa. Yang kita bimbang, wallahi, kita putus harap dengan Allah. Di saat ujian sampai, kita tinggalkan rumah Allah. Di saat ujian sampai, kita anak beranak sibuk tengok TV, tengok drama. Drama lah sangat sampai kita tak faham
drama kita sedang disaksi oleh para malaikat untuk dihidang, diterjemah, dipersembahkan di hadapan Allah nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. So next, bagaimana kita nak hadapi COVID-19 ni satu keluarga? Banyakkan istighfar. Nabi kata dalam hadis yang sahih, bila kita berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan kesusahan, berhadapan dengan kegetiran, berhadapan dengan musibah, Nabi ajar apa patut buat? Istighfar, istighfar, istighfar. Maka Allah hadirkan ke lapangan. Istighfar, istighfar. Astaghfirullahalazim. Nak panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak istighfar. Habiskan masa dengan istighfar. Wallahi, Nabi mengamalkan, Nabi sendiri beristighfar sekurang-kurangnya 100 kali. Kita siapa sahabat? Kita siapa? Kita sedang diuji dengan masalah. Itu masalah sana, bukan aku. Sekarang, satu dunia sedang diuji. Khususnya Malaysia, kita sedang diuji. Jangan tunggu keluarga kita kena, baru kita nak istighfar. Jangan tunggu sampai anak-anak kita kena, baru kita nak istighfar. Jangan tunggu kaum keluarga kita kena, baru kita kelang kabut. Jiran sebelah kena, baru kita kelang kabut. Istighfar. Dengan istighfar, Allah angkat kesusahan tadi tu. Allah ganti dengan kebahagiaan. Itu janji Allah. Nabi yang sampaikan. Tak percaya Nabi ke? Tak percaya Nabi? Nak percaya siapa lagi? Kalau Nabi tidak dipercayai. Istighfar. Duduk-duduk kat rumah ni, banyak istighfar. Kerana bila istighfar, Allah angkat, Allah cabut kesusahan, Allah ganti dengan kebahagiaan. Dan Allah hadirkan rezeki daripada pintu-pintu yang kita tak sangka, daripada arah-arah yang kita tak sangka, daripada sudut-sudut yang kita tak pernah terduga. Rezeki Allah masalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Wahai sahabat-sahabat yang sepanjang masa kita disibukkan dengan dunia, syukur kepada Allah. Datang yang convince, Allah sibukkan pula kita dengan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah sedang sibukkan kita dengan akhirat. Allah sedang sibukkan kita dengan akhirat. Istighfarlah. Banyak istighfar. Dengan istighfar, segala kesusahan, bencana, musibah akan dapat dibuang, akan dapat disingkirkan. InsyaAllah Allah bagi kita ke lapangan. Istighfar sahabat. Pesan sahabat-sahabat, hantar WhatsApp pada kawan-kawan. Sahabat, kita banyak istighfar. Dalam WhatsApp group, kan, slide, banyak sangat orang cerita buruk sana, buruk sini. Hentikan. Banyak istighfar. Bencana sampai, musibah sampai, ujian sampai, akhlak dan adab kita sama je gosak. COVID-19 sampai, macam tak ada apa-apa. WhatsApp group masih lagi cerita seks. WhatsApp group masih lagi membawang. WhatsApp group masih lagi kutuk orang. Berhenti. Hentikan dosamu. Hentikan dosa-dosamu dengan buat amalan akhiratmu. Ini peluang terbesar. Kamu duduk di satu keluarga, pimpin anak-anakmu, pimpin keluargamu. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila sebut istighfar, dia sebenarnya berkait rapat dengan solat taubat. Maka sahabat-sahabat, jom kita sama-sama bangun untuk solat taubat. Pimpin keluarga kita buat solat taubat. Ini masa terbaik untuk kita buat solat taubat. Di madrasah kami amalkan solat taubat. Allah, buat solat taubat 2 rakaat. Sahaja aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Taubat, sujud pada Allah. Dengan bertaubat Allah akan kasih. Allah kasih pada orang yang bertaubat pada dia. Allah sayang orang yang bertaubat pada dia. Allah sayang orang yang kembali pada dia. Allah sayang pada orang yang kembali kepada dia dengan kesungguh-sungguh. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu berjaya. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah dengan kejayaan sebagai orang berjaya. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ini surah An-Nur ayat 31. Wahai orang-orang beriman, nampak tak Allah panggil? Allah panggil kita orang beriman. Kembalilah pada dia supaya kita berjaya, kata Allah. Semoga kamu berjaya. Mudah-mudahan kita berjaya sebagai seorang hamba di dunia ini. Allahumma salli wa sallim. Maka marilah kita sama-sama buat solat taubat. Azamkan diri, saya nak solat taubat. Tulis kat bawah, saya nak tengok.
Nanti habis slide nanti saya tengok berbanyak orang tulis, saya nak bertobat, saya nak istighfar, saya berazam, saya beritizam, nak istighfar. Buat sekurang-kurangnya, itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sekurang-kurang 100 kali. Kau dapat lebih-lebih lah. Di saat musibah, ujian dah sampai, tak naklah kurang 10 kali buat je. Masa ada pada kita sekarang. Masa dalam dakapan kita. Masa dalam genggaman kita. Kenapa nak buat 10-20 kali? Buat minimal 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka datang tips nombor 3. Bila Allah uji kita dengan ujian besar, apa kata Nabi? Perbanyakkan selawat. Allah angkat darjat kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nampak tak? Allah angkat, Allah catat 10 kebaikan untuk setiap selawat yang kita bagi. Yang kita beri, yang kita lafazkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi washabi wa barik wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi washabi wa barik wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi washabi wa barik wa salim. Ya Allah, jadikan aku orang yang sentiasa berselawat. Tulis, ya Allah, jadikan aku dan seluruh keluargaku menghabiskan cuti-cuti ini dengan berselawat. Mudah-mudahan, amin amin, mudah-mudahan selawat itu adalah amalan harian kami sehingga penghujung nyawa kami. Ya Allah, bermula hari ini jadikan kami sekeluarga sentiasa berselawat, sentiasa beristighfar. Mudah-mudahan ia menjadi amalan harian kami sehingga penghujung nyawa kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, di ruang-ruang masa yang ada ini, ketika kami duduk sekeluarga, jadikan kami sekeluarga mempunyai ruang masa, keberkatan masa untuk sentiasa beristighfar, sentiasa berselawat ke atas Nabi-Mu, agar nanti amalan ini menjadi satu kebiasaan dalam hidup kami. Dan ia adalah amalan sehingga penghujung nyawa kami. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Faham? Amin, amin, amin. Jom tulis. Aku berazam, saya berazam istighfar, istighfar, istighfar. Nak istighfar, nak istighfar. Nak jaga istighfar. Nak jaga selawat. Jadikan selawat sebagai amalan tetap di rumah masing-masing, kerana itu satu cara untuk menolak segala bencana, segala musibah dan dapatkan perlindungan daripada Allah secara khusus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Seperti mana kulit, kita letak krim protection. Nampak tak? Tak nak sunburn. Begitulah diri kita, seluruh keluarga kita. Bagaimana nak ada protection? Kembali pada Allah. Bertawakal pada Allah. Sujud pada Allah. Yakin pada Allah. Nampak tak? Banyakkan istighfar, banyakkan selawat. InsyaAllah. Bagi sahabat-sahabat, bantu Pak Riz sikit, kan? Masuk kat YouTube, kan? Untuk pergi kat YouTube Pak Riz TV, untuk bantu kita untuk dapatkan 1000 subscribe, untuk membolehkan kita buat live di YouTube selepas-lepas ni. InsyaAllah kita baru ada 600 lebih. Kan? Ada banyak lagi yang kita perlukan sokongan daripada anda semua. Mudah-mudahan kita boleh menggunakan medium yang lain daripada FB. Selain daripada FB, kita nak gunakan medium YouTube. Jadi masuk kat YouTube Pak Riz untuk membolehkan kita dapat subscribe daripada anda. Terima kasih semua, kan? Mudah-mudahan subscribe itu nanti membolehkan kita membuat live di YouTube, insya-Allah. Apa lagi yang kita nak buat amalan saat-saat akhir ni? Di saat kita duduk kat rumah, sedekah, 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 sedekah. Nampak tak? Lagi banyak kita sedekah. The more you give, the more you get. Lagi banyak kita sedekah. Allah berjanji, bila kita banyak bersedekah, Allah lindungi keluarga kita. Allah akan jaga keluarga kita. Sebab itu orang yang faham, orang yang dah tahu, orang yang merasai, mereka berkejar-kejaran, berlomba-lomba. Nampak tak? Cuba mendahului satu sama lain dalam bab sedekah. Sedekah. Jadi dalam bab sedekah ni, kebetulan dah cerita pasal sedekah, anda masuk ke FB Pak Riz, PAKRIZ Pak Riz, anda masuk, anda tengok situ ada dana RM2.
Bantulah madrasah Pak Riz dengan dana RM2 setiap hari. RM2 je, kita tak nak ribu-ribu pada anda. Cukup RM2. Semoga anda boleh buat secara istiqamah. Apakah amalan yang Allah suka? Amalan yang kecil, amalan yang pendek, tapi berpanjangan, berterusan, istiqamah. Jadi banyak sedekah, dia akan menghalang musibah. Banyak sedekah, dia boleh halang segala ujian, cabaran dan rintangan boleh dihapuskan. Insya-Allah. Insya-Allah. Banyak bersedekah. Boleh faham tuan-tuan puan? Rasai nanti. Banyak. Online ada kan? Pak Riz tak boleh keluar masjid. Macam mana nak sedekah? Sedekah bukan hanya ada di masjid. Sedekah bukan hanya sekadar duit. Nampak tak? Ada banyak cara kita bersedekah. Allahumma salli wa ala Muhammad. Ya. Syair. Ada soalan daripada followers. Ya. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan musim wabak COVID-19, syarikat yang suami saya kerja diarahkan bercuti dan tak tahu bila akan kembali bekerja. Saya nak tanya, walaupun suami tengah ada masalah kewangan, macam mana dengan nafkah untuk isteri dan anak? Sahabat, sekarang ini kita diuji dengan ujian yang sangat besar. Ibu, ayah, teman-teman, semua kita faham. Kan? Dan tentulah akan timbul isu berkait rapat dengan perbelanjaan rumah tangga. Kan? Sebab itu saya mohon, sebelum peristiwa ini berlaku, kan? Sekarang dah berlaku. Sekarang saya mohon pada anda semua, dengar baik-baik pesan saya. Belajar untuk manage family. Belajar untuk buat perancangan ekonomi family masing-masing. Okey, bencana ini mungkin bukan yang terakhir. Dia akan disambut dengan bencana-bencana yang lain. Dia akan bersambut dengan mungkin virus-virus yang lain. Wallahu alam. Tapi dunia semakin tenat. Bila dunia sudah uzur, apa yang kita boleh harap? Maka lebih banyak kesakitan akan tercipta. Di saat Isra' Mi'raj dulu, Nabi bertemu dengan seorang perempuan yang sangat tua dah uzur. Itulah dunia dikabarkan oleh malaikat Jibril AS. Dan dunia itu dulunya, itu berapa lama Nabi peristiwa Isra' Mi'raj tu. Hari ini dunia mungkin sudah terlentang, mungkin sudah terbaring. Sudah terlalu uzur. Dengan keuzuran dunia itu, apa yang kita boleh harap? Maka akan datang pelbagai musibah, pelbagai ujian, pelbagai rintangan, pelbagai bencana akan dihadirkan oleh Allah SWT. Maka saya nak cadangkan, seandainya peristiwa seperti ini berulang kembali, maka belajarlah daripada kesilapan-kesilapan kita menguruskan perbelanjaan keluarga. Bermula nanti, habis saja bencana ini, insya-Allah, mudah-mudahan Allah percepatkan, mudah-mudahan Allah permudahkan ujian ini dikeluarkan daripada kehidupan kita. Mungkin hari ini hari kedua kita tak terasa. Mungkin nanti hari ketiga kita tak rasa. Tapi kalau dah sebulan, dah 2 bulan kita duduk kat rumah, kebosanan akan sampai. Tekanan akan hadir. Stres akan menziarahi hidup kita. Di saat itu baru kita faham. Maka tolonglah kita sambut seruan kerajaan ini untuk tidak keluar rumah agar 2 minggu nanti tidak bersambut jadi sebulan. Allahumma salli wa sallim. Selepas habis wabak ini, selepas habis bencana ini, setiap keluarga tak kira miskin atau kaya, tak kira yang senang ataupun yang susah, tak kiralah siapa pun anda, wujudkan tabung simpanan anda, tabung kecemasan anda, tabung yang perlu anda gunakan nanti bila kecemasan. Setiap hari, setiap bulan masuk duit RM100, RM50. Pak Riz, kita setiap bulan pun tak cukup. Duit tetap cukup. Yang tak cukup ialah duit tetap cukup. Kenapa tak cukup? Sebab keinginan anda tak pernah cukup. Kemahuan anda untuk hidup lebih senang tak pernah berakhir. Kan? Nampak tak? Boleh beli kereta yang murah, nak beli kereta mahal. Utang dah berlaku kan? Bercakap pula, alah bang, beza 500 saja. Apa salah bang? Beza 300-400 saja bang. Kan kita setiap bulan pun beza 300. Apa boleh bayar bang? 300 kalau setiap bulan kali dengan 12 bulan. Dah jadi berapa? Dah berapa? 3,600. Nampak tak? 36,000 contohnya. And, tuan-tuan dan perempuan, ini yang kita kata simpanan. Sebab itu bila ada simpanan, bila ada apa-apa isu, duit tadi boleh dimanfaatkan, boleh diguna pakai. Berbalik pada cerita tadi, semua isteri kena faham, di saat suami tidak ada pendapatan, maka suami perlu ada apa-apa saja yang dimiliki oleh suami, gunakanlah sebaik mungkin dalam sumber yang sangat terhad untuk menampung kehidupan keluarga. So isteri, anda main keperanan untuk memahami apa yang sedang berlaku ini.
untuk anda fahami apa yang sedang dilalui oleh suami anda. Dan itu bukan kehendak dia. Itu adalah takdir yang telah ditetapkan dalam perancangan Allah. Dan bukan suami anda saja yang berhadapan dengan isu ni. Dia melibatkan banyak suami, melibatkan banyak keluarga. Jadi kita sama-sama bersatu. Bersatulah mencari yang maha satu. Bersatulah untuk mencari kekuatan. Bersatulah untuk memantapkan ukhuwah kekeluargaan. Jangan bergaduh pasal duit saat ini. Memang tak cukup duit. Memang kita dah ada masalah duit. Kemudian majikan kata ambil cuti tidak bergaji. Tidak dibenarkan datang sebab arahan kerajaan. Maka bila suami tak boleh kerja, yang lelaki dan perempuan tak boleh kerja, maka terputuslah kita dengan pendapatan. Terputus kita dengan pendapatan, dia benar-benar menyusahkan kita. Kenapa? Kerana kita ada kaitan. Hidup kita berkait rapat dengan hutang-hutang, kereta, rumah dan sebagainya. Sebab itulah saya mohon, kan? Saya mohon pada semua orang, belanjalah, berhemah pada waktu ini. Bukan sedap lagi untuk kita fikir. Bukan lazat lagi yang kita fikir. Bagi mereka yang benar-benar berhadapan dengan masalah. Suara saya tak pasti sampai ke mana. Tapi saya mohon pihak bank, saya mohon kepada semua organisasi kerajaan yang tekunnya dan apa sajalah, tolong pertimbangkan agar anda tidak menyusahkan rakyat yang sedang susah. Kan? Ada orang kais pagi makan pagi. Mereka terpaksa menjaja tepi jalan semata-mata untuk sesuap nasi. Bagi syarikat-syarikat besar, bagi orang-orang kaya, tolonglah masyarakat. Tolonglah orang kat bawah. Kekayaan anda diperlukan sekarang. That's why saya kata, untuk menolak bencana, untuk menolak musibah, ialah banyakkan sedekah. Bayangkan apabila rakyat di bawah, golongan merahin tak mampu menampung keperitan, kepayahan, kesusahan, maka akan berlaku banyak perkara yang kita tak mahu ia berlaku. Ia tidak akan menguntungkan sama sekali bagi orang kaya. Maka banyak bersedekah, tolong wujudkan mana-mana pihak NGO wujudkan. Saya tak pasti macam mana boleh disalurkan dana-dana atau sumbangan-sumbangan orang-orang kaya untuk bantu orang-orang miskin. Tapi saya mengharapkan usaha ini dijalankan. Mungkin pihak kerajaan boleh wujudkan dana, boleh wujudkan tabungan, boleh wujudkan satu skim apa saja untuk bantu golongan bawahan. Orang nelayan, petani, mereka dah terbiasa hidup susah. Tapi bagi mereka yang tak pernah hidup susah, hari ini kamu belajar bagaimana susahnya nelayan, bagaimana susahnya petani. Apabila musim tengkujuh, mereka benar-benar putus pendapatan. Maka Allah hadirkan COVID-19 ini. Dalam sedar tak sedar, rupa-rupanya kita sedang berkongsi perasaan dengan orang miskin. Kita sedang berkongsi perasaan dengan orang yang susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. So, faham tak tuan-tuan? Ada soalan? Kita bagi soalan seterusnya. Ada soalan daripada Lollipop. Lollipop. Sejak virus ni saya rasa tertekan. Apakah zikir untuk tenangkan fikiran? Saya ada sakit anxiety, tak boleh stres, dah ada sakit dan sesak nafas. Sahabat, anda tak boleh buat apa-apa. Sebab ini bukan kemauan anda. Ini takdir Allah untuk seluruh dunia. Jadi apa yang anda patut buat ialah, kan, kembali kepada Allah. Sakit anda tak boleh dirawat, kan, kalau anda tak kembalikan diri anda pada Allah. Kan? Sebab itu tenangkan diri anda. Ketenangan hanya boleh dicapai bila anda kembali pada Allah. Ketenangan tak boleh dicapai, digapai kalau anda banyak berfikir tentang masalah yang anda sendiri pun tak boleh selesaikan. Nampak tak? Kembali pada Allah dengan zikir. Saya dah kongsi zikir Allah. Dalam-dalam ini membakar sifat sombong, membakar semua perasaan-perasaan negatif. Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku susah ya Allah. Allah, zikir Allah, Allah, Allah. Merayu pada dia, meminta-minta pada dia. Zikir Allah, 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 Allah. Teruskan zikir. Sahabat, seorang lelaki pernah datang seseorang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku susah. Aku ni ada masalah. Dia minta Nabi bagi tips, bagi formula.
Maka kita yang akhir zaman ini tak perlu lagi pening-pening kepala cipta formula. Kita ambil saja formula yang pernah diberi, yang diwasiatkan kepada kita. Dan anda yang hidup dengan kebimbangan, yang penuh stres, tertekan dengan masalah yang ada sekarang, maka tips yang saya nak kongsi, yang Nabi ajar, bukan saya cipta, ialah baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Bila anda baca sekali, diri anda akan diberkati. Bila anda baca 2 kali, diri anda diberkati, seluruh keluarga anda diberkati. Anda baca 3 kali, susah sangat ke surah Al-Ikhlas ni? Takkan? Baca 3 kali, maka diri anda diberkati, ahli keluarga anda diberkati, jiran semua diberkati. Nampak tak? Di satu sudut anda nak cari satu formula untuk tenangkan diri anda, untuk buat anda lebih tenang. Saya tak langsung rupanya ada amalan buat seluruh penduduk, seluruh jiran tetangga anda dapat kesan daripada amalan anda. Baca sekali, diri anda diberkati. Baca surah Al-Ikhlas 2 kali, diri anda diberkati, keluarga anda diberkati. Ni hadis ni. 3 kali baca surah Al-Ikhlas, baca 3 kali, diri anda diberkati, keluarga anda diberkati, jiran tetangga diberkati. Tolonglah amalkan surah Al-Ikhlas. Baca dia berulang-ulang kali. Mohon pada Allah ketenangan. Mohon pada Allah kecukupan. Nampak tak? Mohon pada Allah kecukupan. Berapa ramai orang tak cukup-cukup. Di saat ini, cukup apa yang kita ada. Dulu makan 2 pinggan, sekarang 1 pinggan pun Alhamdulillah. Belajar untuk susah. Belajar untuk hadapi kekurangan. Belajar untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar perlukan Allah. Allah. Besok Dajjal sampai macam mana sahabat? Nasi bungkus pun tak ada tau. Nampak tak? Food Grab pun tak berani keluar. Faham? Tak dengar? Saya ulang. Sekarang bolehlah pergi kedai beli nasi bungkus, order online Food Grab. Besok Dajjal sampai, siapa nak bungkus nasi? Siapa pula yang nak hantar tu makanan kat rumah kita? Food Grab. Faham ke faham? Sekarang belajar sedikit susah. Sekarang belajar untuk kecukupan. Belajar untuk tanda tangan Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar untuk syukur. Belajar untuk terima kasih. Belajar untuk ungkapkan kesyukuran pada Allah. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika. Faham ke faham? Kita sedang ditrain untuk berhadapan dengan isu lagi besar. Faham tak tu? Indahnya kehidupan orang Muslim. Dia faham Dajjal akan sampai. Dia faham Dukan akan sampai. Ya'juj Ma'juj tu jauh. Dia faham Dajjal akan sampai. Mungkin saya bukan orangnya, tapi saya beri penjelasan ini untuk kita belajar untuk faham. Tiba-tiba Dajjal sampai. Kita tak pernah belajar untuk berhadapan kesusahan. Terperanjat kita. Allah hantar virus-virus ini untuk kita mula belajar dekat dengan dia. Untuk kita mula belajar mengawal keluarga kita. Nampak tak? Bila Dajjal sampai, semua kena kawal keluarga. Ikat isteri-isterimu. Ikat anak-anakmu. Siapa pesan tu? Siapa pesan? Bukan PM, bukan menteri. Nabi cakap. Kalau PM cakap, banyak orang kutuk. Banyak orang marah. Ada je. Ada je salah. Nampak tak? Bila menteri cakap, banyaknya salah. Dulu dia jadi menteri juga, kan? Semua pernah jadi menteri. Sekarang kembali pada Nabi cakap. Nabi yang sebut. Maka kita kena faham. Inilah dia training untuk kita pergi ke satu destinasi yang lebih menakutkan. Yang lebih mencemaskan. Yang lebih mendebarkan. Sebab dia melibatkan akidah. La ilaha illallah. Convince 19. Tak sampai level nak ragut akidah kita. Nak ragut keimanan kita. Sebab Food Grab masih ada. Sebab nasi bungkus masih ada. McDonald, Pizza Hut dan juga KFC masih buka. Tapi bila datang Dajjal nanti, syarikat KFC, McDonald, Pizza Hut, nasi bungkus, nasi lemak. Macam mana? Roti canai. Nampak tak? Kita sedang diajar untuk duduk satu keluarga. Kita sedang ditarbiyah, dididik untuk duduk satu keluarga. Bukan sekadar duduk, tapi bangunkan agama.
Bukan sekadar duduk, tapi zikir. Mencari Allah, reda Allah, rahmat Allah. Agar kita diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada soalan? Banyak beri salam. Banyak beri salam. Satu lagi tips. Banyak beri salam. Banyak beri salam. Perbanyakkan memberi salam. Boleh faham? Itu juga akan mengeluarkan kita daripada masalah. InsyaAllah. Banyak beri salam. Banyak beri salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jangan lupa, bagi mereka yang nak coaching dengan Pak Riz, personal coaching, kan, boleh hantar mesej kepada kita di ruang komen atau di PM untuk personal coaching, untuk kita bangunkan keluarga anda, untuk kita bantu anak-anak anda. Kalau anda seorang isteri atau suami yang sedang diuji oleh Allah SWT, mungkin anda boleh selepas habis wabak virus COVID-19 ini, mungkin anda boleh mengisi ruang yang ada untuk bangunkan keluarga anda dengan coaching. Dan sekali lagi jangan lupa pergi kat YouTube Pak Riz, Pak Riz TV, untuk anda berada kat sana, untuk anda dapatkan, kan, untuk bantu kita subscribe kat video tu, subscribe kat Pak Riz TV, untuk membolehkan kita, insya-Allah kita mengharapkan secepatnya mungkin untuk membolehkan kita, kan, buat live di YouTube. Sebab syarat dia 1000 subscribe. Allahumma salli wa sallim. So bagi orang Melaka, kalau anda putus air, kita boleh hantar air syifa kat depan rumah anda. Air syifa sampai ke rumah anda. Air syifa, air bacaan 30 juzuk. InsyaAllah boleh dapatkan air tu. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Ada komen daripada Encik Nasaruddin. Encik Nasaruddin. Sama-sama kita beri cadangan kepada kementerian agar pihak zakat ambil tindakan segera bantu umat Islam. Tak perlu simpan duit yang banyak tu. Inilah masih yang sesuai untuk diagihkan, mudah-mudahan. Amin, amin. Ya Allah, ID anda terbaik. Pusat Zakat. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai pusat zakat. Bantu. Sekarang bantu orang tengah susah. Kau simpan buat apa? Betul lah, sahabat? Betul. Saya jik kau sikit. Pusat zakat. Bantu. Bantu orang Islam yang dalam kesusahan. Ya, saya dah dengar dah. Ada orang putus duit nak makan. Ya, saya dengar. Syarikat tak bagi mereka kerja sebab mengikut arahan kerajaan. Mereka duit harian. Gaji harian putus, sahabat. Anak uzur, isteri koma, suami angin ahmar. Mereka putus duit. Bantu. Bantu. Pihak taman, pihak kampung, pihak flat. Senaraikan mereka yang perlu dibantu. Jangan masuk nama engkau. Yang tak perlu dibantu jangan masuk nama. Haram. Faham? Bantu. Saya tak ada kuasa. Kalau ada kuasa saya sayang sekarang juga. Kan? Duit zakat banyak. InsyaAllah boleh bantu ramai orang. Saya sebagai golongan marhain, orang bawahan ni, setujulah. Betul lah tu. Itu satu cara Islam membantu satu sama lain. Hebat tak Rasulullah? Hebat tak Nabi? Hebat tak Allah? Hebat tak agama ni? Nampak tak? Zakat sekarang lah diperlukan. Inilah masanya. Allahumma salli wa ala Muhammad. Allah. Ada soalan daripada Puan Era. Ya, Puan Era. Nak tanya satu soalan. Macam mana satu hari nanti lawangan azan kalau tiada lagi di dunia ni? Habislah kita. Ingat, saya ternampak satu saintis daripada barat, orang Yahudi kan, menceritakan bahawa apabila lawangan azan terhenti, apabila solat berhenti, maka itu tandanya dunia sedang dilanda musibah. Orang kafir faham, kita orang Islam buat keputusan pelik-pelik je. Kan, iya betul. Saya faham. Kan, untuk elakkan orang berkumpul. Bro, sahabat, sis, cuba tengoklah masjid berapa orang datang. Nampak tak? Solat jemaah waktu subuh, tak sampai 20-30 orang datang. Jadi tok imam kena bijak sikit lah. Kalau masjid tu 3-4 orang, solat je lah. Tak payah tutup masjid. Solat tu setiap hari 3 orang, 4 orang, 5 orang. Apa masalah nak tutup masjid? Kampung pun ulu sana lah. Ulu betul. Nampak tak? Handphone pun tak boleh pakai. Nampak? Handphone tak sampai. InsyaAllah virus tak sampai. Faham?
Kan? Penduduk kampung hidup dengan tenang bahagia. Makan menulam. Kan? Ubi kayu makan petang-petang, cicah sambal. Ya Allah, sedapnya. Boleh hantar? Kan? Ubi kayu, itu ada orang hantar. Terima kasihlah yang mengantar. Alhamdulillah. Kan? Ubi kayu, minum pagi, minum petang-petang dengan kopi, cicah dengan sambal. Subhanallah. Terbaik, sedapnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Ada komen daripada Encik Udin. Ya, Encik Udin. Nak beritahu satu pendapat. Kalau kerajaan dapat berikan peluang kepada rakyat untuk pengeluaran duit EPF akaun, satu, boleh mengurangkan beban kami semua. Tolong ambil cadangan ni. Ya, saya suarakan ni. KWSP. KWSP, tolong rakyat. Tolonglah. Kan? Hanya saya minta, kan? Begini. Hanya saya minta, kan? Kita kena telitilah supaya tak ada orang ambil kesempatan. Tu je. Kan? Supaya tak ada orang ambil kesempatan di atas kesulitan, di atas kesusahan. Itu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu je. Itu paling penting. Kalau kita main keluar je sahabat, tanpa kita uruskan dengan bijaksana, takut-takut nanti banyak orang ambil kesempatan. Duit yang sepatutnya guna untuk perbelanjaan harian, untuk beli makanan, telah digunakan untuk beli perabot. Digunakan untuk beli katil. Digunakan untuk beli lain. Tu kita kena bijaklah. Pengurusan kena bijak. Kan? Pengurusan kena bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Ini wajib untuk kita rentasi, untuk kita perhalusi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Mana-mana saja yang boleh bantu rakyat. Tentu ada dana untuk nelayan, tentu ada tabungan untuk golongan petani, tentu ada dana untuk mereka yang tak bekerja, yang putus duit. Kena bantulah 2 minggu ni. Dan saya pun faham, kerajaan pun hadapi masalah kewangan. Dan setelah kita kebergantungan kepada Petronas sepanjang 22 bulan lepas, terlalu jelas. Kan? Tidak ada usaha yang nampak dan jelas, tak ada usaha yang nyata untuk membangunkan ekonomi negara. Sepanjang 22 bulan yang selepas kita pilihan raya yang lepas, tak nampak kan pembangunan bajet, pembangunan ekonomi. Tiba-tiba Allah hantar ujian macam ni. So pemimpin-pemimpin negara, ini nasihat saya, jangan kau khianati rakyat. Tak kisahlah siapa yang memerintah, janji orang Islam yang perintah, tolonglah jangan khianati rakyat. Tolonglah gunakan duit secara berhemah. Tolonglah jangan membazir-bazir duit rakyat. Tolonglah jangan membazir-bazir duit negara. Hentikan dulu setiap pembangunan. Bangunkan modal insan. Bangunkan agama. Bangunkan nilai-nilai kemanusiaan. Tolonglah buat pelaburan yang boleh beri keuntungan kemanusiaan. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad. Ada soalan daripada Encik Nabil. Ya, Encik Nabil. Nak tanya, apa pandangan Pak Riz tentang isu solat Jumaat yang diganti dengan solat Zuhur? Sedangkan masjid itu rumah Allah. Untuk apa kita hentikan solat Jumaat hanya disebabkan COVID-19? Sedangkan kita semua tahu Allah Maha Berkuasa dan Maha Berkehendak. Bila kita cakap, banyak orang marah. Ni soal itikad, ni soal tawakal. Dua benda ni jalan serentak. Bila itikad kita kuat, tawakal kita kuat pada Allah SWT, tak ada benda yang boleh mencederakan iman kita. Namun saya setuju kan kepada tindakan kerajaan seandainya isu sekarang memang terlalu kritikal. Nampak tak? Namun harus juga kita faham, kalau masjid itu telah terhenti ibadahnya, amalannya, kita bimbang kan? Kita sangat bimbang. Kasih sayang Allah, reda, rahmat, keberkatan Allah tu, kita bimbang tu lah. Kan? Ada pro dengan kontranya sahabat. Jujurnya, saya secara jujur, jawapan saya tidak mewakili siapa-siapa. Walaupun saya memiliki madrasah, tapi jawapan saya tidak mewakili madrasah saya. Jawapan saya secara pribadi, saya suka masjid dibuka untuk solat Jumaat. Dan di situlah kita dapat sampai ke sesuatu yang penting. Di situlah kita dapat tanamkan. Hanya Bilal, katib-katib baca kutubah ni kena train dia lah. Untuk baca kutubah supaya orang tak tidur. Untuk apa buka pintu masjid, solat Jumaat kalau katib ajak orang tidur? Nampak tak? Minta maaf tau. Kan? Katib baca kutubah, dia seperti ajak pelawa orang tidur. Nampak tak? Ya ayyuhallazina amanu. Baca teks. Hendaklah kita bersama-sama. Allah, kakak tak perasan.
Hendaklah kita sama-sama kembali pada Allah. Ayat ni. Orang ngantuk lah. Nampak tak? So Jawatan Islam, trainlah katib-katib untuk baca dengan penuh semangat. Ya ayyuhallazina amanu. Tidur. Mati orang. Terperanjat orang. Tidur yang belakang tu pemuda. Masuk masjid. Kita sedang diuji. Wahai sahabat. Wahai jemaah. Kita sedang diuji. Masuk masjid, masih ada ruang kosong ni. Bila masjid tutup, kau orang marah. Bila buka, kau duduk kat luar. Apa cerita? InsyaAllah boleh jadi imam. Masjid tutup, kau orang marah. Aku puas azan setiap hari. Mana kau orang pergi? Bila tutup, kau orang marah. Nampak tak macam orang marah? Faham tak bahasa tu? Tu sindir ke apa tu? Faham sendirilah. Faham ke faham? Alhamdulillah tak ada orang panggil saya jadi imam. Kau tak? Menyesal diorang. Kan? Boleh faham? Kan? Yang nak buang air besar tak jadi. Tekan tak keluar tahi. Masuk balik, angkat duduk balik. Insaf, tasbih. Kena sesekali kena jut. Kita dah leka, dah lalai. Dah datang musibah pun politik tak habis-habis. Cerita politik tak habis-habis. Peduli apa kita, siapa PM, kita nak masalah ni selesai. Kita nak ranjat dibela. Kau nampak tak pejuang politik pula tadi imam? Nampak tak? Kita peduli apa siapa PM janji orang Islam. Engkau bantu rakyat. Menteri siapa pun tak kisahlah janji Islam. Bantu rakyat. Guna duit dengan betul. Kita peduli apa ungkapan integriti kau orang. Kita nak betul-betul buat. Bukan cakap je. Kau kaya, kita miskin. Kau cakap integriti. Rumah kau tengok. Kita rumah flat. Rumah awam. Kau rumah apa? Nampak tak? Pemimpin politik. Nampak tak lakonan dunia? Kan? Tadinya imam. Sekarang, pemimpin politik. Faham ke faham? Tak nak cakap banyak lah. Okey? Kita jumpa besok. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Faham ke faham sahabat? Teman-teman, nampak tak? Tolong rakyat. Kurangkan beban rakyat. Lancarkan dana-dana yang boleh bantu rakyat. Dan fikir macam mana dana itu boleh disalurkan. InsyaAllah. Kami daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran dan Batu Adawiyah, itikad kami tak pernah kurang seinci pun. Doa hajat harapan kami untuk Malaysia sejahtera, aman, bahagia dan mampu kita semua hadapi COVID-19 ini dengan tenang dan akhirnya COVID-19 berjaya ditamatkan riwayat ni di Malaysia. Kita doa sama-sama Madrasah Tahfiz Al-Quran dan Batu Adawiyah sentiasa mendoakan kesejahteraan negara kita. Mudah-mudahan anda semua, wahai umat Islam, umat manusia, tak kira bangsa, agama, parti apa sekalipun, mudah-mudahan Allah memelihara anda semua, menjaga kesihatan anda, anda dilindungi, keluarga anda dirahmati, keluarga anda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua bebas daripada COVID-19. Bagi yang sakit, yang sedang fight untuk COVID-19 ni, kita doakan anda cepat sembuh. Bagi mereka yang berada saf paling depan, jururawat, doktor, siapa pun anda, pemandu ambulan, attendants, siapa pun anda, pihak polis, penguatkuasa, siapa pun anda, kita doakan anda dirahmati, diberkati, diberi kekuatan. Kami hormat anda, kami respect anda. Anda tinggalkan keluarga anda demi negara, demi agama, demi bangsa, demi keselamatan orang yang kamu tak pernah kenal. Wahai jururawat, wahai doktor, terima kasih atas pengorbanan anda. Wahai pihak polis, terima kasih atas usaha anda. Pihak-pihak penguasa, terima kasih atas usaha anda untuk memastikan pencegahan ini dapat dilakukan walaupun anda dimaki, dihamun setiap masa. Demi untuk pastikan rakyat Malaysia sihat, yang banyak orang tak sihat otaknya, tak faham apa yang dilakukan. Anda yang terbaik. Terima kasih. Di madrasah kami akan bantu anda, wahai doktor, wahai jururawat, wahai attendants, siapa pun anda yang sedang bertukar lumus meninggalkan segala-galanya untuk negara ini. Kami di madrasah akan bantu anda dengan doa-doa kami, dengan sujud-sujud kami, dengan bacaan Yasin kami, dengan ratib al-adat kami, dengan amalan-amalan yang termampu kami buat. Mudah-mudahan Malaysia berjaya keluar daripada COVID-19. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allah yang Maha Besar. InsyaAllah. Pak Riz undur diri. Pak Riz sayang anda semua. Jumpa besok ya. InsyaAllah.
Jaga puasa kita, jaga solat kita. Istighfar banyak, selawat banyak. Solat sunat, duha jaga, Quran jangan tinggal. Allah takkan tinggalkan kita. InsyaAllah. Terbaik. Bye.